أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم سلمنا من كل آفات والفتنة اللهم سلمنا من كل بلاء والوباء Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma salimna min kulli syarrin wa maksiatin. Ya Allah, ya Tuhan kami ini bodoh, ya Allah, kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah, kau muliakanlah. Kami ini banyak salah, ya Allah, kau maafkanlah. Kami ini banyak dosa, ya Allah, kau ampunilah. Kami ini jahat, ya Allah, kau solehkanlah. Kami ini lalai dengan dunia, ya Allah, kau ingatkanlah kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau rahmatilah dan kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa kandung kami, dan ibu dan bapa mertua kami, dan atuk dan nenek kami, dan guru-guru kami, dan semua ahli keluarga kami di mana mereka berada, ya Allah. Dan semua umat Islam, ya Allah, di mana mereka berada juga, ya Allah. Dan ada di antara ibu dan bapa kami dan ahli keluarga kami dan kawan-kawan kami, mereka sudah bertemu dengan Engkau, mereka tinggal di alam barzakh, di dalam kubur, wahai Allah. Kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, wahai Allah. Masukkanlah mereka di dalam syurga Jannatul Firdaus. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Muhimmah muka surat 5. Ya, siapa ada kitab tengoklah kitab. Kalau tak ada kitab belilah kitab. Ya, ni tak ada, beli handphone boleh, tukar sport rim kereta boleh, ya, beli tanah boleh, ya, beli kitab tak mau, ya, belilah. Aku merayu, belilah, please, belilah, ya. Nanti kat negara akhirat kitab ni dia akan minta dengan Allah, wahai Allah, hamba engkau ni, kitab ni lah dia belajar tentang hukum dan hakam, wahai Allah. Tuan-tuan, ni kat negeri akhirat, ya. Itu Allah ni, dia sayang, dia kasih kat kita. Cuma kita ni tak sayang dengan Allah. Kita tak kasihkan Allah. Sama kan menuntut ilmu, kita tidak ada sungguh-sungguh nak menuntut ilmu, tak ada sungguh-sungguh. Ya, belajar senang, orang Perak kata senang banyak belajar. Senang banyak belajar, ya. Belajar nyanda. Dah menyandok, nanti kang, ya, turun kang, ada makan, nampak? Duduk pula jauh-jauh pula duduk, ya. Macam mana, ya? Ni senang banyak. Bila kita belajar senang, ilmu payah masuk. Lepas tu belajar ni kena banyak susah payah belajar. Susah payah belajar ni. Ya, kadang orang tanya aku, Ustaz pergi ceramah jauh-jauh, tak naik kapal terbang ke? Tak ada, aku naik kereta je. Aku naik kereta je. Ya, Penang ke Terengganu ke Kelantan ke Johor, aku naik kereta je. Biarlah bersusah payah dekat dunia, kita nak nanti kesenangannya, kesedapannya kat negeri akhirat, dalam syurga Allah, tuan-tuan. Sama lah bab tentang ibadat. Kalau ibadah ni kita senang-senang, pahala kurang. Kurang pahala, tuan-tuan. Aku tak kata orang sini, orang kata tempat lain. Tapi aku tengok macam orang sini. Tu, ya. Tuan-tuan, berubahlah. Ya. Orang tua-tua cakap apa? Sekali air bah, sekali pasir berubah. Kalau tak berubah, pasir ke apa? Batu lah tu. Faham, ni kata orang tua-tua, bukan kata aku. Faham, Orang banyak komplain aku ceramah. Orang kata Ustaz ceramah garang. Ustaz ceramah garang, abang Ustaz lembut. Aku nak lembut, aku cari Ustaz lembut. Tuan-tuan kenal Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, bukan Haji Umar yang toke share tu. Sayyidina Umar, kenal Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Pada satu ketika, dia jalan di malam hari, seorang pemuda bawa satu botol. Dalam poket dia bunyi ting 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 ting. Sayyidina Umar tanya, "Hai!" Tanya. "Apa dalam baju kau tu? Bunyi ting 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 ting. Apa? Botol apa?"
Pemuda ni minta dengan Allah, wahai Allah, aku bawa sekarang ni botol arak ni, wahai Allah. Sekarang yang tanya aku ni, aku bertembung dengan seorang Amirul Mukminin, khalifah ketua negara. Seandainya dia tahu aku bawa ni botol arak, wahai Allah, aku kena hukum hudud, wahai Allah. Tolonglah wahai Allah, tukarlah botol arak ni dengan botol cuka. Aku bertaubat dengan kau, sebenar-benar bertaubat, wahai Allah. Nampak ni? Tunjuk, bagi tahu dengan Sayyidina Umar, aku bukan bawa botol arak, aku bawa botol cuka. Tunjuk betul botol cuka, tuan. Nampak hebat tak hebat? Ya, ni sebenarnya bertaubat kepada Allah. Allah ni sayang kita, tuan. Ini berlaku juga pada zaman Rasulullah. Seorang sahabat jumpa dengan Nabi, dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku ni banyak dosa. Kalau aku minta ampun dengan Allah, Allah ampun tak? Nabi kata apa? Ya, Allah ampun kan. Nanti aku buat salah, nanti aku minta ampun lagi, Allah ampun tak? Kata Nabi, ya, Allah ampun kan. Allah ampunkan dosa engkau. Kalau aku buat salah, aku minta ampun. Buat salah, minta ampun. Buat salah, minta ampun. Allah ampun ke? Ya, ampun. Sampai bila Allah ampun? Sampai kau dah bosan minta ampun. Nampak tuan? Kita kena banyak minta ampun. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan AJK surah, tuan-tuan tak ada dosa. Jangan nak sembang tuan-tuan. Ingat ustaz penceramah tak ada dosa. Jangan nak sembang Ingat engkau tu da'i ke, engkau tu penceramah hebat, engkau tu banyak view engkau dekat Facebook, dekat Google, dekat IG, engkau tu tak ada dosa, jangan nak sembang Kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Kecuali Rasulullah, dia maksum. Faham? Tu kena minta ampun dengan Allah. Allah ni, tuan-tuan, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia suka hamba-Nya yang panggil dia. Ya Allah, bangun tidur. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Minta ampun dengan Allah. Tak ada. Ya Allah, kenapa sawit tak tumbuh-tumbuh lagi ni? Ya Allah, duit aku ni tak banyak lagi ni. Ya Allah, aku nak kahwin lagi, tak dapat-dapat lagi ni. Tahu nak kahwin je tahu. Kerana minta dengan Allah, dia ampun dosa. Tengok Rasulullah SAW setiap hari minta ampun 70 kali. Nampak? Itu Nabi tu. Kita bawa AJK surah, bawa AJK masjid, belagak belagak bawa AJK pun. Bukan AJK surah ni, tempat lain. Tengok aku tak puas hati lah. Surah banyak, aku tak sebut surah mana, tuan-tuan. Surah banyak. Kalau aku sebut surah kampung, baru betul. Faham? Kita ni banyak salah, tuan-tuan. Banyak dosa. Banyak salah. Tuan-tuan, banyak salah. Tambah duduk kat taman-taman lagi banyak salah. Kadang ngata jiran sebelah. Kau nak tahu pagar dia buat tu hutang tu. Kau nak tahu beli kereta 2-3 belagak lebih hutang tu. Salah dengan kawan kita kena wajib minta maaf, tuan-tuan. Tengok imam tu, ya no panjang-panjang baca nak tunjuk kat orang tu. Salah makmum, salah dengan imam tuan-tuan. Ingat tu, nampak? Hati-hatilah, berbanyak bertaubat kepada Allah. Tapi tu nak jaga hati ni bukan senang, susah aku nak jaga hati. Pertama tentang makanan, makan tu jaga sungguh. Tentang halal, haramnya, tentang subahatnya, jaga sungguh. Kita ni banyak dosa mata, dosa telinga. Apa tu kita bila dalam solat kita kena berwuduk. At-tuhuru miftahus solah. Gugurlah dosa-dosa kamu. Tadi orang WhatsApp kat aku, Ustaz, saya ni bukan orang biasa, saya ni keluarga saya ni orang hebat-hebat juga tu, Ustaz, boleh baca kitab. Tapi saya ni hidup saya susah, Ustaz. Dulu hidup saya senang, tapi sekarang hidup saya susah, Ustaz. Aku tanya dia satu Aku tanya dengan kau, semayang kau macam mana? Semayang kau macam mana? Kau cakap dengan aku. Aku kena, tuan-tuan, aku ni kalau ceramah ke, kalau buat hukum aku garang. Memang garang. Adik-beradik aku pun dengan aku, dia tak berani rapat aku. Tuan-tuan lagi dia tak berani rapat, duduk jauh. Aku memang garang. Kalau buat tentang hukum aku garang, tapi kalau tidak bersangkut paut dengan hukum, aku lain. Aku dengan bini aku lain, dengan anak aku lain, kalau dengan kawan lain. Kalau buat hukum memang aku tegah, tuan-tuan. Memang aku tegah. Kalau anak murid tidur sebelah aku wirid, memang kena, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan wirid sebelah aku tidur, memang kena ombak aku. Memang ombak, memang ni memang ombak. Tidurlah wirid sebelah aku, tuan-tuan. Memang aku diterin untuk guru aku. Wirid jangan nak tidur. Kau nak minta ampun dengan Allah, nak minta keampunan dengan Allah, kau tidur-tidur. Kau main, kau doa, kau main. Doa kau korek hidung, kau tampar orang. Garang untuk guru aku, tuan-tuan. Aku berapa kali kena dengan tok guru aku. Dah tonggil-tonggil aku, tuan-tuan.
Ya, sebab tengah tongging tu lah aku boleh ceramah tuan-tuan. Ya. Garang untuk guru tak dapat nahu sarap tu dia bantai batang ubi berdarah sangat ni. Kan? Ngadu kat bapak bagi ni pang. Rasa kan kau. Kau nak jadi orang alim itulah ubatnya tuan-tuan. Ya. Tai tok guru, tuan-tuan, aku jiruh tai tok guru. Tok guru berak aku tunggu depan jamban. Aku ingat aku dah hebat dah. Aku tolong jiruh tai tok guru. Kawan aku tolong tolak tai tok guru. Nampak? Aku kata, ya Allahu Rabbi, kau lagi hebat kau punya khidmat dengan tok guru kau. Nampak? Aku ingat aku dah hebat lah. Aku tunggu depan jamban tok guru, tolong ambil air. Lepas aku jiruh tai tok guru. Rupa kawan aku tolong tolak tai. Allahu Rabbi, lagi hebat kau khidmat tok guru kau. Tuan-tuan, kita boleh? Mampu ya, tuan-tuan. Tai sendiri bukan tak jurus, tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan. Kat mana dah aku bagi tahu tadi? Tahu mana? Nampak? Belajar sampai ke mana-mana dah. Ingat tu, kena banyak muhasabah diri. Abang hukum dan hakam. Itu orang ni tanya dengan aku. Tanya dengan aku, Ustaz, hidup saya dulu senang, sekarang susah hidup saya. Aku tanya satu benda. Kau semayang kau macam mana? Saya semayang sekarang, kejap semayang, kejap tak semayang. Kejap semayang, kejap tak semayang. Saya nak tanya Ustaz satu benda. Semayang ni kalau saya tak ikhlas, buat apa saya semayang? Aku terus ni angin lah. Aku nak tanya kau Islam kafir. Kau jawab dengan aku. Islam Ustaz. Kadang kau Islam, kau kena semayang. Kadang kau Islam, kalau kau tak mau semayang, itu dalam hukum, dia dua kaedah. Kalau nak beza Islam kafir, Islam kafir, Islam Yahudi, Islam Nasara, Islam ni semayang. Itu je. Kalau kau tak mau semayang, nama kau nama Islam, tukar tu saya pakai nama Islam. Tukar taruh nama kau tu nak tukar nama Corona ke, Toyota Camry tulis tu. Tak payah taruh nama orang Islam. Islam ni beza Islam kafir semayang. Jangan kau tak semayang. Sebab kita ni tengok rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Kalimah, 2 kalimah syahadah. Kedua apa? Solat fardu 5 waktu. Kalau semayang kau caca merba, kau semayang kau tak nak tamu semayang, nanti susah kau bila nak mati tu. Tuan-tuan, kita ni Allah tak laknat lagi, tuan-tuan. Seperti Iblis. Iblis dah kena laknat, Iblis dah kena halau daripada syurga Allah. Kita ni belum kena laknat lagi, tuan-tuan. Belum kena laknat lagi sebab ni kita ni belum kafir, tuan-tuan. Bila kita kafir, kena laknat. Kita ni masih kita dalam rahmat Allah. Minta dengan Allah. Mengadu dengan Allah, tuan-tuan. Beruntung kita ni Allah masih panjang umur lagi, boleh pergi surau ni. Walaupun belajar jauh-jauh, masih boleh pergi surau ni. Tapi yang pelik dulu belajar depan, sekarang duduk belakang. Sama kameraman tinggal telefon je kat depan ni. Orang tak ada dah kat depan, tuan-tuan. Makin lama makin jauh. Besok dah mana aku mengajar, semua orang duduk bawah. Tengok skrin je kat bawah. Jangan sampai nanti Allah tarik nikmat. Fa bi aihi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan. Ingat, tuan-tuan. Yang dalam rahmat ni Allah pilih Allah pilih yang dalam rahmat, tuan-tuan. Lepas tu jangan belagak, jangan sombong. Walau dia penceramah sekalipun, jangan sombong. Sombong tu macam mana? Engkau belajar, engkau hebat, banyak kitab engkau belajar, tak cerita ke orang. Engkau duduk negeri mana? Yaman ke Pakistan, Mekah, kau duduk berapa tahun, tak cerita ke orang. Lepas tu orang tanya dengan aku tak nak sebut aku ngaji mana. Aku tak nak sebut aku ngaji mana. Jangan sebut ke orang. Biarlah orang kata kita bodoh, tuan-tuan. Biar orang kata kita bodoh. Biar orang tak tahu kita ngaji mana pun biar, tuan-tuan. Bahaya, tuan-tuan. Bila kita sebut, nanti bila datang riaknya, datang ujubnya, na'udzubillahi min dzalik. Buatlah kita macam orang bodoh. Walau kita boleh bahasa Arab, boleh baca kitab yang tidak berbaris sekalipun, buat macam kita ni orang bodoh. Kita yang kata Imam Ghazali apa? Kalau kamu tu mengaku kamu tu pandai, kamu tu sebodoh-bodoh orang. Mengaku pandai, sebodoh-bodoh orang. Tu ulama-ulama, mereka semua hebat-hebat, tawaduk, merendah diri, ulama, tuan-tuan. Kita tak ada, baru belajar dekat WhatsApp sikit, baru belajar dekat Google, belagak. Tuan-tuan, belagak. Kejap-kejap main janggut. Tengok anak ada janggut, imam tak ada janggut. Tak guna pun imam. Jangan belagak, tuan-tuan. Kita ni belagak macam mana? Nanti mati orang uruskan. Belagak macam mana? Nanti kenduri kendara, kita minta tolong orang.
Tuan-tuan, ya. Janganlah belagak dengan orang, jangan sombong dengan orang. Jumpa orang bagi salam. Kalau tuan-tuan takut sekarang ni kan tengah takut nak salam orang, jangan takut. Ya, takut mati kan. Takut mati ni semua takut mati. Daripada sini sampai sana semua takut mati. Ya, takut salam kan mati, ya. Jangan bila nak salam takut mati, ya. Jangan lupa bagi salam kat orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi salam kat orang. Salam ni banyak kelebihan. Akhir zaman siapa menghidupkan satu sunnah dapat pahala 100 mati syahid. Tuan-tuan. Ya, 100 mati syahid. Nama kaedah selawat. Selawat ni banyak kelebihan selawat. Tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tahmid ke dan wirid-wirid yang lain. Kalau kita belagak, kalau kita sombong, fail, kosong. Selawat tak? Selawat lain, tuan-tuan. Itu kena banyak selawat. Tuan-tuan, banyak selawat. Faham eh? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak selawat, tuan-tuan. Kurang-kurang satu hari 1000 kali. Ini habis dah 1000 dah. Ada ni, habis dah. Juru pokok kelapa sawit habis dah 1000 pokok. 1000 kali. 1000 kali. Kalau orang hebat, ulama-ulama 15,000. Tuan-tuan, 15,000 selawat dia. Ya. Kalau cintakan Nabi lah, tuan-tuan. Yang boleh selamatkan kita kat negeri akhirat Rasulullah. YB tak boleh. Menteri lagi tak boleh. JKK kampung lagi tak boleh, tuan-tuan. Yang boleh tolong kita Rasulullah. Rasulullah yang boleh tolong kita, tuan-tuan. Ingat tu. Tapi tu kena banyak selawat kat atas Rasulullah. Banyak selawat atas Rasulullah, tuan-tuan. Kenapa aku kata menteri, YB, wakil rakyat, ya, orang-orang lain tak boleh bagi syafaat? Sebab kat negeri akhirat mereka semua susah. Susah. Nafsi, engkau, aku. Kat negeri akhirat. Tuan-tuan. Ya, kat negeri akhirat. Yang boleh tolong kita Rasulullah. Siapa banyak selawat, Rasulullah tolong dia. Siapa banyak selawat, dia jumpa dah Rasulullah. Tuan-tuan. Ya, YB susah. Dia kena tanya dengan negeri dia. Rakyat negeri akan dakwa dia. Aku susah, wahai Allah. YB sibuk dengan hal dia je. Tak peduli ke aku. Masa nak dia dilantik jadi YB, dia jumpa kami. Salam kami. Oh, salam kami, jumpa kami, bagi kami makan, bagi kami nasi lemak, bagi kami bihun. Bila dia dah menang, dia hilang dah. Tak jumpa dah, batang hidung pun tak nampak. Kadang kami nak telefon pun, dia tak cakap pun, dia tak jawab pun. Nampak? Kan negeri akhirat. Ya. Nak senang jadi ketua, susah jadi ketua. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sama jadi menguruskan surau ni pun susah negeri akhirat. Tuan-tuan, hati-hati lah, ya. Kalau nama dia ada kat surau, dia tak datang surau, besok kat negeri akhirat dia akan ditanya oleh Allah. Tuan-tuan, ingat tu, hati-hati, ya. Ingat tu, jaga semayang dengan sempurna. Ya? Ini kitab bab solat. Rahsia buat solat, tuan-tuan, ya. Allah bagi COVID ni, penyakit apa boleh hilang dekat bumi? Apa dia ubat dia? Ubat dia minta ampun. Tu ubat dia. Tuan-tuan lupa berlaku pada zaman Nabi Musa. Ada kisah pada zaman Nabi Musa, masa Nabi Musa minta hujan, betul tak? Datang malaikat Jibril. Apa kita malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah Musa, Allah tidak akan makbulkan permintaan kamu selagi ada di dalam kelompok kamu ni ada orang yang berdosa dalamnya. Suruh dia keluar daripada barisan ni. Nampak? Tuan-tuan, pada zaman Nabi Musa, itu yang hamba Allah ni, Nabi Musa bertanya, siapa ada buat dosa dalam ni, keluar, Allah marah kamu, Allah suruh kamu minta ampun. Pemuda ni minta dengan Allah, wahai Allah, tolonglah tutup aib aku tak mau orang tahu. Nanti kalau aku keluar, orang tahu aku ni ahli dosa, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Dia minta ampun dengan Allah. Allah jaga, Allah tutup aib dia. Ya. Itu pentingnya minta ampun kepada Allah. Ya, samalah isteri kena minta ampun dengan suami. Ni siapa tengok live ni, kalau ada orang perempuan tengok
hang kena minta maaf dengan suami hang. Dengar tuan-tuan. Bini kalau tak minta maaf dengan suami, bini. Kalau dia sakitkan hati suami, baca Quran lah. Sedekah lah, beribu-ribu lah. Pergi umrah, dia tak bulan, dia tak tahu pergi umrah. Allah tak terima amal ibadatnya sebab dia sudah derhaka dengan suami. Ingat tuan-tuan. Sama anak sama tak? Anak tuan-tuan. Kalau anak derhaka dengan mak bapak menyinggung hati mak bapak anak derhaka dengan mak bapak tak cium bau syurga Allah. Sama kat isteri Kalau derhaka dengan suami tak cium bau syurga Allah. Kalau tak cium lagi masuk syurga pun hidup. Wah, ingat tuan-tuan. Lepas tu suruh bini mengaji tuan-tuan. Ini memang penduduk semua lelaki ke apa? Mana bini tuan-tuan bawa bini tu mengaji. Biar dia faham hukum dan hakam. Ingat dekat dunia ni kita kena tegas, berhukum dan hakam kena tegas. Tegas bukan apa, supaya mereka ni tak lalai dengan dunia itu tuan-tuan. Tu yang mak bapak kita, atuk kita dulu dia garang sebab tu lah. Tengok maghrib atuk kita cakap apa? Balik, dah maghrib dah, balik, pergi surau, aku bantang orang apa? Atuk dulu lah. Atuk aku dulu itu tunggu di bawah surau. Atuk sekarang tolong beli top up ya. Atuk nak beli masuk ke internet ni, tolong belikan atuk top up. Atuk sekarang nak main PUBG je kan. Atuk sekarang. Bukan atuk sini, atuk tempat lain. Wah, biar. Atuk dulu lain, atuk dulu orang kuat agama. Tuan-tuan, atuk aku belah mak aku tok guru. Atuk aku belah bapa aku pun tok guru. Onyang aku wali Allah. Bapa aku tok guru. Aku je ke wali kan. Semua hebat-hebat, dorang semua hebat-hebat. Garang agama, cukup garang agama. Garang macam mana? Dia nak cucunya, dia nak anaknya kuat agama. Kalau semayang tak pakai serban, memang kena memang kena pelengkit tuan. Kena pelengkit tuan. Tambah kadang pakai serban. Pakai serban ni kadang orang tak suka ni. Aku pakai serban ni orang komplain kat Facebook. Ustaz pakai serban ala apa? Style apa? Ustaz pakai ni kau suka dia lilit. Lantar kepala aku, serban aku, duit aku, yang kau sibuk je apa? Kau suka aku lah aku nak lilit style apa pun. Dah lah kau tak pakai serban, kau banyak songi pula. Dah. Pakailah serban kau suka ni ikat macam ni ikat. Tuan-tuan tengok Tok Kenali lagi, tengok dia ikat macam mana Tok Kenali. Pakai serban tuan-tuan, pakai serban. Dah tua dah dekat mati ni, pun dekat mati lah. Jangan nak berangan simpan tanah ni lah. Dekat mati lah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Baru ni aku ceramah di tempat pengurusan jenazah satu Malaysia NGO menguruskan jenazah. Aku ceramah dalam tu, tempat menguruskan jenazah. Aku cakap apa? Engkau uruskan jenazah, engkau bawa van jenazah, satu hari orang bawa engkau. Dengar. Diam ni. Engkau mandikan jenazah, dia orang mandikan jenazah ni ada orang dah mati 5 tahun dalam peti mayat, dah kecut. Mandikan jenazah dah mati seminggu, mati 2 minggu, dah mati terbakar macam-macam. Aku tanya dalam 1 tahun kau pernah jumpa jenazah yang wangi dalam 1 tahun berapa banyak, berapa ramai kau jumpa? Dalam 1 tahun ustaz kami jumpa seorang ni, nampak? Tuan-tuan. Ini urus orang yang menguruskan jenazah orang mati. Besok nanti kita mati tuan-tuan. Ingat aku ni boleh bercakap ni masa aku hidup nanti aku dah mati aku tak ada cakap tuan-tuan. Betul, aku dengan anak aku garang. Dengan anak aku, bini aku garang. Buat hukum dan hakam. Keluar rumah tutup aurat. Anak dara aku pun tuan-tuan, aku anak 11 orang, nak masuk 12 orang. Anak aku nak masuk 12 orang. Aku dapat lagi anak, dapat lagi baby tuan-tuan. Umur dah tua lah, dapat lagi baby tuan-tuan. Padahal aku jarang jumpa bini aku, jarang jumpa pun anak 12. Kalau selalu jumpa mahu 40 tuan-tuan. Ada doa dia, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku zuriat yang soleh. Minta dengan Allah pada setiap waktu solat. Minta.
Kalau ramai-ramai, suami baca, isteri aminkan. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Tak dapat anak, Allah bagi anak. Minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Jumpa Tok Bomoh, buat apa? Ya? Bomoh, tuan-tuan apa? Bo ni kalau cakap Cina, bo tu apa? Tak ada. Cakap Jawa, moh apa moh? Moh pun tak ada. Bomoh, tak ada lah. Faham? Nak kaya je bomoh pun rumah pun nak roboh. Ya? Nak kaya minta dengan Allah. Tuan. Ada amalan dia. Sebelum subuh baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali hadis sahih. Apa baca 100 kali, rezeki di dalam bumi Allah keluarkan, rezeki di atas arasy Allah turunkan, rezeki yang jauh Allah dekatkan. Ada hadis sahih, seorang sahabat bertemu dengan baginda, apa kata dia? Ya Rasulullah, hidup aku susah. Kata Rasulullah, kau baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sebelum solat fardu subuh kau baca 100 kali. Senang hidup kau. Tak lama dia baca dia jadi jutawan, tuan-tuan. Salah seorang dekat taman ni, tengok Adnin dengan Arif. Itulah amalan dia, banyak kelapa sawit dia, tuan-tuan. Ya, itu amalan dia. Ya. Dalam Islam semua ada, tuan-tuan. Dalam Al-Quran semua ada, dalam hadis semua ada. Anak kalau dia nakal, pegang dada dia, baca surah Alam Nashrah. Baca 7 kali, sapu dekat dada. Ada dalam Islam. Baca ya Latif, 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 ya Latif. 141 kali kat ubur-ubur dia. Kalau anak tu nangis malam, mula selalu nampak benda-benda tak elok, meracau-racau, baca ayat kursi. Ya, 3 kali baca surah Ikhlas 3 kali dekat ubur-ubur dia, selagi dia tak meracau. Dalam Islam semua ada, tuan. Ya. Ngaji sini dekat 4 tahun dah. 4 tahun, 5 tahun? 4 tahun baru muka surat 5, tuan. Wow. Ya. Aku ngajar satu tempat tu 7 tahun. Baru dah aku ngajar di Pening. 7 tahun aku ngajar di Pening. Baru muka surat 13. Kitab ni. Ngajar di Pulau Pinang, Masjid Sungai Tiram. Sungai Tiram, ngajar 7 tahun. Baru muka surat 13, tuan-tuan. Oh, yang meninggal banyaklah, tuan-tuan. Ya. Akan dia di atas belakangku, di mana tempat berkeliling aku, hingga apabila ingin ia akan sesuatu, nescaya aku beri akan dia. Dan jikalau tiada dapat, maka aku beri akan dia sesuatu benda yang demikian lagi. Maka ajaiblah, ya, oleh Sayyidina Umar. Maka cerita ni, orang ni cerita dengan Sayyidina Umar. Ni bapa aku ni ya, aku dokong dia kat belakang dia. Tuan-tuan pernah dokong bapa tak? Ni cerita pada zaman dulu, pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia antara ketua negara yang garang, tuan-tuan. Ya. Dia garang, buat hukum hakam dia garang. Tuan-tuan fikir ya, semayang tarik pakai pedang. Tuan fikir. Boleh nanti kita semayang tarik pakai pedang? Yang paling sumpit ada ni nah, tuan-tuan. Ya, bengkok sumpit tuan-tuan. Tarik pakai pedang. Ya, supaya sop tu lurus. Tuan, sahabat-sahabat semayang tarik pakai pedang. Ya. Baca khutbah pakai pedang. Baca khutbah pakai pedang. Kalau kita baca khutbah hari Jumaat pakai pedang, confirm orang tak tidur, tuan. Ya, yang paling tak tidur AJK Masjid duduk depan. Tidur tengok pedang, tuan. Ya. Ya. Kita baca khutbah ni kena orang muda. Pegang tongkat pun tergagah. Ittaqullah, ittaqullah. Kalau orang tak larat, ittaqullah, ittaqullah. Gula ni nak naik Allah Rabbi. Cerita gula, cerita neraka, cerita dosa orang tak datang masjid. Tuan-tuan, ya. So, aku tak boleh baca khutbah hari Jumaat. Baca khutbah bergegar mimbar tu. Ittaqullah. Tiga. Dengar
dengar khutbah tidur. Bagi. Wah, bagi aku baca khutbah. Bayar mahal ya. Aku tidak minta bayar pun. Tapi jangan panggil aku baca khutbah ya. Aku baca khutbah memang bergegong. Merah ya. Kau tidur depan aku tengok engkau ya. Kau tak kira lah kau ejek kau bagi engkau ya. Wah, khotib baca khutbah tu hari Jumaat. Khutbah dia kenapa dia ada 2 khutbah? Kenapa dia sembahyang Jumaat dia 2 rakaat? Pasal apa ada ni? Pasal apa Arif? Pasal? Sebab dia digantikan dengan khutbah. Betul khutbah jangan tidur. Betul khotib masa nak baca khutbah jangan tidur, jangan kita datang lambat. Tuan-tuan, kena dengar khotib baca khutbah. Jangan lalai, jangan main handphone, jangan makan pisang. Entah ada khotib baca khutbah, dia makan pisang selambui kat luar. Kadang main handphone dalam masjid. Satu lagi anak saudara aku, Ustaz Ali Al-Yamani, dia pun garang. Jangan panggil dia baca khutbah. Pernah dia baca khutbah di Selangor, Masjid Selangor. Dekat belakang sana jangan main handphone. Dekat belakang sana budak-budak diam. Dekat belakang sana jangan makan pisang. Nanti aku turun aku bantai dengan tongkat dia. Dengar aku tengah baca khutbah. Tuan-tuan sekali panggil dia. Tengok memang confirm kena bantai lah. Dia garang, muda dia. Muka dia lawa, putih jernih, muka dah denah. Dia cakap dengan bini. Kita panggil bini apa? Baby kan. Kita dengan kita abang kan. Baby ambilkan abang air. Baby ambilkan atau kadang-kadang ambilkan aku air. Dia cakap dengan bini Ana. Baby ambilkan Ana air. Cakap dengan adik-beradik. Contoh adik yang nama Along. Along ambilkan Ana air. Ana. Allahu Rabbi ya. Kita ene. Ente, onte, kude. Tahu ene, ente, unte, kude, kurme. Dia cakap Arab macam air. Dalam rumah dengan bini cakap Arab. Tuan-tuan, kita orang putih. Orang putih. Bini nak pegang. Don't touch me. Tak bagi bini pegang. Sebab ada wuduk. Ada wuduk punya pasal. Kata betul tak betul dia aku sebut don't touch me betul? Betul? Aku pun tak pandai orang putih kan? Tak pandai. Aku terang aku tak pandai orang putih. Lah aku cakap dengan orang putih memang tak faham lah. Faham kan? Sama-sama Jawa, cakap Jawa. Faham ya? Sama-sama mamak, cakap style mamak. Sama-sama Melayu, cakap Melayu lah. Nak orang cakap orang putih, sama orang putih. Cakap orang putih lah. Ya, tak ada sama-sama Jawa cakap orang putih. How are you? Faham. Nak cakap faham. Tuan-tuan ya. Allahu Rabbi ya. Cakap dengan orang putih boleh tahu hebat orang Jawa ni cakap orang putih hebat dia. Tuan-tuan ya. Bahasa Arab, bahasa syurga. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tengok semayang ni bahasa Al-Quran. Dalam kubur tu malaikat tanya pun cakap Arab. Dia tak tanya bahasa Jawa. Tak tanya orang putih pun. Tuan-tuan. Dalam kubur pun arwah-arwah dia tanya sama dia. Dia tanya, man anta? Siapa engkau? Tanya. Man anta? Siapa engkau? Tanya. Ana ruhun salihun. Saya roh yang soleh. Tuan-tuan, cakap Arab. Tuan-tuan. Itu dalam solat. Tak boleh bercakap selain ayat Quran. Tak boleh. Tak boleh. Dengan sengajanya batal solatnya. Nampak? Yang tak batal bila tidak dengan sengajanya. Dalam solat. Termasuklah berdaham, termasuklah batuk. Dalam solat. Tapi orang bersolat tak nak mengaji. Tak mengaji bersolat. Ada aku kisah lantak. Allah tu bukan maha pengampun. Ada aku kisah. Semayang kalau tak belajar, semayang sah. Tapi Allah tak terima. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan semayang tu tak sah. Sebab dia tak kenal siapa yang dia sembah. Itu lah.
Ya, dia tak tahu rukunnya. Memang dalam kitab ni ada sebut. Kalau dia tak tahu mana rukun, mana sunatnya, sembahyang ni sah. Ini pendapat yang pertama. Tuan buka dalam kitab besar-besar ni. Ya. Biar orang tak mengaji buat solat. Mengaji. Baru ni aku minum di Pulau Pinang. Dengan sahabat-sahabat Pinang. Saya tanya dengan ustaz dia. Tanya. Mana aku tahu aku jawab. Kenapa bumi ni berputar 24 jam? Oh, hebat pertanyaan kau ni. Macam aku yang putarkan bulan, putarkan bumi. Bumi ni sebenarnya ada sangkut paut dengan kau, dengan aku. Kita punya anggota sendi yang besar ada berapa je? Ada berapa? Ada berapa, Rol? Anggota kita yang sendi yang besar ada berapa? Ni pegawai Mardi ni. Berapa? Macam mana boleh lulus jadi pegawai? Anak Adinin, ada berapa? Imam sebut 7. Kalau imam sebut 8 nanti. 7. 7 anggota sendi 7. 7 ni. Itu orang yang mengaji tasawuf, mengaji tarekat, itu yang dia buat kajian. Kita sembahyang, kenapa kita ditekankan, kita punya kaki jari-jari ditekan, sebab apa? Semua ada sangkut paut dengan badan. Kenapa tuan-tuan tengok kita punya mak bapa, atuk kita, dia pergi kebun, dia pergi bendang, dia tak pakai kasut, sebab apa? Bukan dia orang miskin, dia tak miskin, tuan-tuan. Orang kampung ni yang paling banyak duit. Orang kampung ni yang tidak banyak berhutang. Tuan tengok atuk kita, duit banyak buah bantai. Duit banyak buah tilam. Aku kalau pergi ceramah mana-mana, tuan-tuan, paling banyak aku meniaga untuk madrasah. Aku jual ubat mata, Habatus Sauda, Kasri Kijang. Kalau di Felda di kampung-kampung ni, banyak aku meniaga aku laku. Sebab ada orang yang banyak duit. Kalau taman-taman ni, Allah kudukupnya orang. Sebab apa? Hutang banyak. Orang taman ni banyak hutang, tuan-tuan. Kereta hutang, mesin basuh hutang, katil hutang, basikal hutang, motor hutang, rumah hutang, semua hutang. Gaya je macam orang kaya, buka kereta, titok. Kadang alam pun hutang. Ya? Kalau orang hidup hutang ni susah. Itu yang kita punya anggota, kita baru baca satu perenggan ni, tuan-tuan. Satu perenggan. Itu mana tak habis, baru 4 tahun tak habis baca kitab. Belum tok guru aku lagi. Tok guru aku kupas alif. Alif dia kupas 4 jam. Alif 4 jam, tuan-tuan. Fikir dia tulis alif di papan hitam, dia kupas. Pak. Ni tok guru aku. Kalau aku kupas 4 jam, tinggal aku seorang, tuan-tuan. Tok guru aku hebat-hebat, tuan-tuan. Cuma aku yang tak hebat. Itu yang bab anggota sendi. Dia 7 anggota sendi. Ya. Tengok atuk kita kenapa dia pergi bendang tak pakai kasut. Kita punya tubuh ni, kita ni dijadi daripada tanah. Tu kena ingat. Dijadi daripada tanah. Dalam 1 minggu, ulama bagi tahu paling kurang tapak kaki kamu kena pijak tanah. Baru tubuh kamu sehat. Kita dalam sebulan berapa kali kita pijak tanah tak pakai kasut? Dalam rumah pun kadang pakai kasut. Belagak macam orang putih, tuan. Pakai kasut. Kaki kita kena pijak tanah. Sebab kita daripada tanah, kita kena pijak tanah. Itu yang kita punya tubuh boleh sihat. Ni bukan hadis. Ini kalam ulama' bab perubatan. Tuan. Tak percaya tuan-tuan buat. Tengok nanti badan tuan-tuan sihat. Belajar tak ada nyandor-nyandor. Tuan. Ini sebab nyandor tak sihat. Ni pinggang semua second hand. Tuan. Pindang sekeru longgor lah. Pijak tanah tu. Pijak tanah. Itu anggota sendi kita 7 bersangkutan dengan bumi, bersangkutan dengan putaran bumi 24 jam. 7 anggota sendi ni sujud kepada Allah. Bukaan kita. Mereka seperti binatang melata, seperti binatang merayap dalam kita. Tuan-tuan. Sembam ke bumi Allah. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Ayat bismillah, huruf dia berapa? 19. Haji sampai tenganga. 19. Surah Al-Fatihah, huruf dia berapa huruf?
Syekh, berapa huruf? Tengok aku tak puas hati daripada tadi. Berapa huruf? Adnin, berapa huruf? Surah Al-Fatihah, berapa huruf? Apa kita muzakarah. Ya, kena tahu kita baca Fatihah tiap waktu. Tiap waktu kita baca Fatihah, tapi kita tak tahu huruf Fatihah berapa huruf. Takkan aku tanya, aku jawab, dia ceramah 200 juga. Ya. Berapa? Baru dah kira tu. Ba, sim, mim. Lambat lah. 141 huruf dia. Ya. Ni sebab solat dia sangkut dengan bumi sangkut. Surah Al-Fatihah di 7 ayat bersangkut dengan 7 aras. Bersangkutan dengan 7 pintu neraka. Ni surah Al-Fatihah. Ya, ni kelebihan surah Al-Fatihah. 7 anggota sendi sembam sujud kepada Allah 5 waktu berapa belas rakaat. Ni bekas YB berapa? Oi. 17 rakaat. YB macam ni kita nak faham. Ya? YB yang tahu bahawa hukum dan hakam. 17 rakaat. 17 rakaat dicampur dengan 7 anggota sendi. Berapa ji? 24. 24 itulah bumi berpusing 24 jam. Lepas tu bumi ni ada sangkut paut dengan tubuh kita. Solat ni ada sangkut paut dengan tubuh kita. Solat ni bersangkut paut dengan tubuh, bersangkut paut dengan putaran bumi. Ni bab solat. Bila ramai orang tak sembahyang, bila orang mula tak sembahyang, bumi jalan tak betul. Betul. Tak betul bumi. Mantap, ni 24 jam. Ni kadang pelik, kedai makan buka 25 jam. Dia boleh lebih hebat dari putaran bumi, tuan-tuan. Inilah bab solat, tuan-tuan. Ya. Tapi dalam solat dia ada rukun dia ada fardu dia, ada sunat ab'adnya, sunat hayatnya. Kalau belajar dalam kitab ni kata apa? Sunat-sunat di dalam solat adalah perhiasan tubuh kamu. Bulu-bulu mata kamu, bulu-bulu kening kamu, bulu-bulu di tubuh kamu, itulah sunat hayatnya. Itulah sunat ab'adnya. Rukun-rukun fardu-fardunya adalah 7 anggota sendi kamu dalam kitab. Inilah bab solat. Lepas itu dalam pergerakan 7 anggota yang berat, jangan kamu bergerak dengan tidak tomak ninahnya. Bila bergerak dengan tidak tomak ninahnya, batallah solat kamu. Ini dalam bab tentang bab solat. Jarang ustaz mengajar macam ni kan? Ya? Aku ni pun sebab ada ni di WhatsApp tadi, ustaz kupas sikit ustaz, ya? Ni bumi jalan. Bumi pusing. Pusing. Bulan dia tenggelam. Kalau bulan tenggelam, ada ni dia tenggelam ke mana bulan ni? Bulan tenggelam mana? Jawab je lah, bulan tenggelam mana? Barat? Memanglah belah barat. Dia tenggelam bukan tepi laut. Bulan ni tenggelam di bawah aras. Dia duduk bawah aras ni bulan. Bekat dalam hadis, bekat dalam kitab, dalam hadis dalam kitab tafsir. Bulan duduk di bawah aras. Dia duduk bawah aras, dia buat apa? Bertasbih. Bertasbih. Subhanallah. 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 Tasbih. Bulan ni. Itu yang bila dia tidak mendapat, bulan ni dia timbul, dia tenggelam semua atas perintah Allah. Bila dia tidak mendapat perintah Allah, itu yang matahari terbit ke sebelah barat. Itu bila matahari terbit ke sebelah barat, tutuplah pintu taubat, tutuplah. Sebab itu nak bertaubat sekarang ni. Pernah tak semayang, pernah tak berpuasa, derhaka dengan suami, derhaka dengan mak bapak, bergaduh dengan jiran, ya? Sekarang ni bertaubatlah kepada Allah. Matahari boleh terbit di sebelah barat bila-bila masa je atas kehendak Allah. Itu bab matahari, belum bab mati. Belum bab mati, tuan-tuan. Sekarang ni orang banyak buat dosa tentang jari je, jari.
Type di Facebook, type di WhatsApp, maki orang, hina orang. Ni akhir zaman, ramai ustaz-ustaz kena fitnah akhir zaman. Ya, akhir zaman tuan-tuan. Ya, tak apa, sabar. Dapat fitnah, sabar. Bila kita dapat ujian, Allah bagi dua benda. Pertama, Allah nak ampunkan dosa kita. Kedua apa? Allah nak naikkan darjat iman kita. Tuan-tuan, ya. Khairul dah berapa minit dah? Ada sejam? Alah, baru dekat sejam belajar macam nak mati dah. Bukan 2 jam pun, baru nak dekat sejam. Khairul pun macam mata dah macam hantu raya lah. Kalau main handphone 2 jam lama. Ni benda akhirat, tuan-tuan. Benda syurga. Mahal ni, mahal benda ni, tuan-tuan. Farji'na na'mal salihah inna mukinun. Tu ada tulis depan tu. Nampak? Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia. Kami dah yakin kami nak beramal soleh. Tak boleh balik lah. Duduk dalam kubur. Ya, dalam kubur. Kami nak semayang 2 rakaat. Kata malaikat, tak boleh lah. Kau dalam kubur sekarang ni, tak boleh lah. Kami nak sedekah, kami nak bagi duit minyak kat ustaz tu, selalu bagi 200, kami nak bagi lebih. Tak boleh lah. Ustaz tu pun dah mati dah. Ustaz tu pun dah mati dah. Nak buat baik masa hidup ni. Bapa aku meninggal dunia, tak tinggalkan tanah. Mak aku meninggal dunia, barang kemas dia, kami tak paraid pun. Barang kemas dia, kami jual, kami infak kepada sekolah anak yatim. Bapa aku meninggal dunia, kereta dia kami jual, duitnya kami salur kepada sekolah anak yatim. Kami tak ambil pun sikit pun harta mereka. Tuan-tuan, ya. Ingatlah kita kalau mati, tanah banyak berapa ekar, ladang kelapa sawit banyak macam mana pun. Kita mati, kita tahu tompang tanah orang, tanah kubur. 7 kaki, lebar 3 kaki. Tompang tanah orang. Ingatlah tuan-tuan. Kita punya negeri, ini bukan negeri kita. Ini tempat kita musafir. Itu Rasulullah beritahu apa? Kamu nak buat rumah, jangan lawa-lawa sangat. Rumah tu tempat kamu tidur je. Dan rumah kamu jangan jadi macam kubur. Sunyi, sepi, tak ada kalam Allah, tak ada orang semayang. Dalam tu tidak ada orang bertasbih. Dalam rumah tak ada orang berzikir dalam tu. Cuma dengan hiburan-hiburan, lawak jenaka, ya, fantasialnya, ya, fantasialnya, dengan gegar baganzanya, dengan raja lawak, dalam rumah tu cuma cahaya-cahaya hiburan-hiburannya. Cahaya Al-Quran tak ada dalam rumah tu. Entah. Ni Nabi bagi tahu. Nabi cakap apa lagi? Kamu tidur pada malam hari, kamu jangan nak fikir besok nak makan apa. Nabi kata. Nabi cakap itu. Ya. Sebab apa tak tahu lagi esok pagi kita hidup atau tak hidup. Macam kita sekarang ni. Tak tahu lagi besok pagi kita hidup. Ya. Kena fikir, ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku ni banyak salah. Aku ni banyak salah. Aku ni banyak salah. Ya, seperti itu orang yang tidur dalam keadaan beruduk, dalam keampunan. Seperti itu nak tidur, beruduklah. Ya, tidur dalam keadaan beruduk. Siapa tidur dalam keadaan beruduk, dia didamping oleh malaikat-malaikat Allah. Tidur dalam keadaan beruduk. Ya. Sikit lagi, takut dia tergantung. Sikit lagi 2-3 minit. Ya, sabarlah. Ya. Tak tahu untuk bulan depan aku datang tak tidak? Tak tahu aku datang tidak? Ya. Tunggu tak sampai Ustaz Daha. Mana Ustaz Daha tak datang ni? Tunggu tak ada. Rupa aku dah mati ya. Aku pula datang. Aku datang ceramah. Mana orang yang menyandung? Tak ada. Rupa dah mati dah orang tu. Ya. Antara kedua lah tak aku mati, tuan-tuan mati. Tapi kalau ikut kan tuan-tuan mati dulu sebab tuan-tuan lebih tua daripada aku. Faham? Ya? Tapi mati tak kira tua muda, pasti mati. Nak panjang umur senang buat 2 kaedah. Pertama, doa. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Minta dengan Allah, ya Allah, panjangkan umur aku agar aku panjang umur, aku ni dalam rahmat. Jangan panjang umur tapi tak berkat apa. Ya, iblis panjang umur, tuan-tuan. Ya, tapi iblis ni panjang umur menentang hukum Allah. Yang kedua, rajin sedekah. Rajin sedekah. Tuan-tuan ni panjang umur ni sebab kuat sedekah.
Dah lama dah mati ya. Dah lama dah mati ya. Buat kuat sedekah. Wah, rajin sedekah. Rajin sedekah. Paling sedikit, paling letih sedekah dengan senyuman. Jumpa bini. Ya, imam jumpa bendahari. Boleh? Memang kena tampar bendahari tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan Di mana tempat berkeliling aku hingga apabila ingin ia akan satu nescaya aku beri akan dia. Dan jikalau tiada dapat maka aku beri akan dia sesuatu benda dan demikian lagi maka ajaiblah ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab dan berkata ia Adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapanya? Nampak? Hak bapanya. Lepas itu anak perempuan yang belum nikah wajib atas apa? Atas bapa. Tuan-tuan kalau ada anak yang belum nikah, anak tuan-tuan bekerja tu, tuan-tuan kena bagi nasihat. Kena cakap lah. Aurat jaga. Along, aurat jaga. Along pergi kerja, jangan tak semayang. Along balik kerja, teguh balik rumah. Jangan melencong tempat lain. Kalau dia buat benda haram, bapak tanggung dosa kering. Faham dosa kering? Bapak ni dia belajar dengan tok guru. Bapak ni semayang berjamaah. Bapak ni makan dengan tok guru. Bapak ni azan dekat surau, dekat masjid. Belajar dengan tok guru. Tak pernah tak tinggal belajar. Tapi anak yang belum bernikah ni, iaitu anak wanitanya, dia biarkan buat hukum hakam. Semayangnya tidak, buka aurat, bergaul dengan bukan mahram ke atasnya, dia biar. Bapak yang mendapat dosa kering. Tahu dosa kering? Dosa kering ni dia tak buat dosa, dapat dosa. Sama kaedah wanita-wanita. Lepas ni tutup. Wanita-wanita ni kadang setengah dia berjilbab. Kadang setengah dia pakai tudung labuh. Kadang setengah wanita-wanita ni, kata ulama, mereka mendapat dosa-dosa kering. Dia dah mati, dosa tu mengalir lagi dalam kubur. Siapa dia? Salah satunya apabila wanita-wanita itu dia mempamerkan tubuhnya, auratnya di dalam media sosial yang dia tak padam gambar-gambarnya yang membuka aurat. Itu yang buka aurat. Yang tak buka aurat lain pula. Kadang pakai tudung buat titok-titok. Joget sana, joget sini, goyang punggung, goyang bawah dada. Oh, imam tengok suka. Ingat tu, bagi tahu dengan ahli keluarga, aku dengan anak aku cakap dah siap. Gambar kau orang punya gambar, jangan sekali-kali sebar di media sosial. Kau buka aurat ke, kau buat apa dalam media sosial, kau jangan. Kau buat, jaga kau. Kau pecahkan handphone kau. Aku tak mahu dapat dosa kering kat negara akhirat. Aku tak mahu diseret dalam api neraka Allah. Bapa membiarkan anaknya, suami membiarkan isterinya yang mempamerkan auratnya di dalam media sosial. Orang ni kalau dia tak padam gambarnya, kalau dia tak bertaubat kepada Allah, dia tak padamkan video-videonya, dia dah mati, tuan-tuan, mengalir saham-saham neraka mengalir. Hati-hati lah. Hati-hatilah, tuan-tuan. Lepas tu ulama beritahu apa lagi? Di sekarang ni, bila zaman sekarang ni, jangan sekali-kali kamu nak mempamerkan kamu punya wajah di dalam media sosial juga. Sebab apa? Akhir zaman ni banyak sihir. Tuan-tuan, akhir zaman ni banyak sihir. Kalau kita ni jenis amanah rohani kuat, tak masalah. Tuan-tuan, ustaz pun kena sihir. Tuan-tuan, tahu seorang ustaz yang hebat di Kelantan kena sihir, kaki tak boleh angkat. Padahal ustaz ni amalan rohani kuat pun kena sihir, tuan-tuan. Hati-hatilah akhir zaman. Kalau kita tak kuat, jangan nak mempamerkan kita punya muka, tubuh kita di media sosial. Tuan-tuan, ni akhir zaman. Dunia dekat yaumul qiyamah ni banyak benda-benda yang mendatangkan kejahatan. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Cukuplah, dah 1 jam lebih. Sebab pembayarannya 1 jam ni sepatut lebih ni, lebih kena bagi lebih lah malam ni. Sebab dah lebih, tuan-tuan. Aku tak minta tuan-tuan. Besok aku dah ada satu kuliah lagi di surau Datuk. Datuk panggil aku. Tiap minggu dia panggil aku ceramah dekat surau dia. Tiap minggu. Datuk ni tuan-tuan bukan orang biasa. Datuk Seri. Tuan-tuan, Datuk ada cucu. Ni Datuk Seri. Kereta semua kalih peluru. Kereta semua kalih peluru, tuan-tuan. Kalih peluru.
Tapi dia kuat agama. Kalau cerita bab sahabat, dia kata apa? Ustaz, umur saya sekarang dah 63 tahun. Kalau umur saya ikut umur Nabi, saya mati pada tahun ni. Dia cakap, aku siap. Ustaz, saya harta saya banyak. Banyak harta saya. Saya dah tulis wasiat, kalau saya mati Ustaz, harta ni saya nak paraid, saya nak hantar kepada sekolah-sekolah anak yatim. Nampak? Datuk tuan, Datuk Seri. Ya? Rumah macam istana, ada kolam renang. Kereta kalih peluru. Kita punya kereta, Allah, pintu nak jatuh, tuan-tuan. Ni Datuk. Kalau mengaji, dia suka takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni Datuk. Ya? Tuan-tuan boleh? Allahu Akbar. Boleh? Angkat takbir. Baca doa kunut. Allahumma inni ma'apaik. Nyapai. Nyapai. Baca doa kunut, memang ujung. Paik. Bila sebelum tutup, tuan-tuan, minta maaf soal terkasar bahasa. Seandainya hukum dan hakam ada tersilap, bab hadis ada tersasar, ya, aku minta maaf banyak-banyak. Aku dah minta maaf, tuan-tuan kena maafkan aku. Yang aku dah minta maaf, tuan-tuan kena tidak ada maaf bagimu. Aku dah minta maaf dah, ya. Orang banyak cakap ni dia banyak salah. Aku ni banyak salah, tuan-tuan tak ada salah. Salah apa mengaji tidur? Salah apa? Aku ni banyak salah, tuan-tuan. Ada tersasar, terkasar bahasa, menyinggung hati tuan-tuan, minta maaf. Ada pangkat abang, pangkat atuk, pangkat bapak. Minta maaf banyak-banyak. Dan macam biasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah habis Kasri Kijang ni, itu yang aku ceramah dekat surau Datuk tu setiap minggu. Aku buat Kasri Kijang ni, aku buat kat surau dia. Ustaz, ini minyak nombor 1 dunia. Minyak ni minyak nombor 1 dunia, Ustaz. Minyak ni siapa tak suka? Dia tak suka dengan Nabi, Ustaz. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minyak yang paling dia suka Kasturi Kijang. Dia sebab dia tahu kisah sirah, kisah sahabat, kisah Nabi. Sapu ni, Ustaz, hidup, Ustaz, mencerdikkan akal, menenangkan jiwa. Ini Kasturi Kijang ada dalam hadis Imam Bukhari, Ustaz. Dia borong 4 kotak, tuan-tuan. Tuan-tuan beli sebotol kadang susah. Borong 4 kotak dia bagi orang. Dia sedekah ke orang. Tu kata Datuk tu, dalam rumah kena ada minyak ni, Ustaz. Ni minyak yang dibenci oleh iblis. Jin kafir benci minyak ni, Ustaz. Tuan-tuan, ni kelebihan Kasturi Kijang. Ni bukan minyak biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan biasa pakai minyak Bosch, minyak oat, minyak yang wangi-wangi. Tak boleh lawan minyak ni. Sebab minyak ni Nabi suka. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, tanya ke dia minyak wangi. Apa yang Rasulullah suka pakai? Dia cakap, minyak ni lah. Ini kelebihan Kasturi Kijang. Tuan-tuan hidup jiwa tenang. Tenang jiwa. Kerana balik rumah kan bini marah. Macam kata kebal. Tuan-tuan hidup. Tenang jiwa. Ambil orang satu kat luar. Ambil. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kerja. Tuan-tuan. Ada kat bawah tu. Buat mata ruqyah, semua ada lah. Habatus sauda, ambil. Habatus sauda memang cukup bagus. Ada kalau siapa sakit bawasir, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, ada gout, tuan-tuan makan. Dia menurunkan darah tinggi, kencing manis. Gout pun akan menghilang sakit gout. Tuan-tuan amalkan. Tu satu lagi. Lepas ni aku tutup. Boleh sambung sikit? Seminit boleh? Ini nak ijazah satu amalan. Kita makan macam doa apa? Airul, makan doa apa? Doa makan apa doa makan? Cikgu mana cikgu? Tadi dia belajar aku makan. Mana cikgu? Mana cikgu? Apa makan ni? Ada ni doa makan. Doa makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Itu bukan doa makan. Itu bukan doa makan. Itu doa mengangkat penyakit. Doa makan ni bismillah ya. Lepas tu tuan-tuan, siapa ada sakit apa-apa, sebab tu ilmu kita ada ilmu kita jangan kedekut, bagi kat orang. Jangan kedekut. Bila orang ni amal, ini ilmu nafi', ilmu ni mengalir sampai kita mati. Siapa sakit, tuan-tuan ada bapak sakit jantung, ada adik-adik keluarga ada sakit kanser, ada sakit apa lah. Sakit apa lah. Pegang tempat sakit tu, istighfar 3 kali, pegang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca 3 kali. Tapi kena buat selalu. Jangan baca sekali, lepas tu sebulan tu baca lagi sekali. Tak guna.
Macam kita makan selalu makan. Tadi pagi makan, tengah hari makan, malam makan, kalau lepas ni makan ni tu ada satu bakul makan. Ya. Nanti kan pukul 3 lapor, makan lagi. Itu jasmani. Rohani ni kena selalulah minta dengan Allah. Selalu minta dengan Allah, Allah angkat penyakit. Ni doa sebenarnya untuk mengangkat penyakit. Kita salah guna. Itu yang ulama suruh kita baca pada ketika nak makan, agar makanan-makanan masuk dalam tubuh tidak menjadi penyakit. Tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah kena penyakit kanser tahap 3. Tanya dengan ulama macam mana nak buat? Kata ulama apa? Kau pegang je tempat sakit bini kau tu, kau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Minta dengan Allah. Hilang penyakit kanser. Dalam Islam, dalam Al-Quran semua ada. Ya. Tuan-tuan buat. Aku ijazah, tuan-tuan amal. Ya. Ada ilmu tak usah kelekut, tuan-tuan. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Tu tabung sekolah aku ada. Infak lah. Ya. Kalau ada RM10, pegang RM10, masuk RM10. Pegang 50, masuk 50. Jangan pegang 10, cari RM1. Jangan. Bukan untuk aku. Sekolah aku ni ada anak yatim, ada mu'allaf, ada anak luar nikah ni. Ada anak luar nikah kami jaga dah umur 18 tahun. Tak lama kami nak nikah dia dengan pelajar situ juga. Tuan-tuan, anak luar nikah 7-8 orang kami beli daripada baby. Ya, dah umur 12 tahun dah hafal Quran, mu'allaf, orang gila kami jaga kat sekolah, budak-budak hafal Quran. Ya, sekolah kami tak ada pembayaran. Ni asyik-asyik macam inilah, tuan-tuan infak untuk diorang, bukan untuk aku, bukan untuk aku. Ya, untuk diorang belajar di Yaman. Setiap bulan aku kena tanggung anak murid belajar di Yaman RM2,000 setiap bulan. Aku cari duit cari minta dengan ada siapa nak infak. Ya, baik, aku rasa cukup sampai ke sini. Ya, insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.